Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه نور الأنوار سر الأسرار وكريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله وأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث جزء من الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulihil karim, amma ba'd. Sahabat fadilah, tuan guru yang ada para asatidah, seterusnya yang semuliakan tuan pengurusi surau Ar-Raudah, dan juga para imam peradilan dan juga ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahaskan kitab Bidayatul Hidayah, permulaan bagi mereka yang mendapat hidayah, dan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, karangan daripada Al-Imam besar Al-Ghazali. Terus minggu lepas kita bahas sampai surah 14 sama kan? Sama insyaAllah. Membahaskan tentang Al-Ghazali, bahas ulang sikit je tentang rumusan minggu lepas, tentang Bidayatul Hidayah, apa dia, Bidayatul permulaan, kemudian Al-Ghazali kata Nihayatul Hidayah, perakhiran dia. Minggu lepas kita bahas Bidayatul Hidayah itu termasuk dalam syariat dan tarikat. Kemudian Nihayatul Hidayah itu termasuk dalam hakikat dan makrifat secara dalam dia. Kemudian di dalam kitab ni juga, di dalam hidayah ni ada hidayah juga dibahaskan kepada dua perkara, satu zahir, satu batin. Jadi kita mula membahaskan tentang qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin. Sebelum tu semua dapat kitab kan? Kita tengok sikit kitab. Kita semangat sikit. Ada. Kau ni bisa Quran. Ada ya. Kalau ada lebih, bagi saya satu link. Saya nak tengok sama nak di bawah. Ejaan sama. Tak usah deh. Kitab yang ni dibahas oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari Fidahullah Ta'ala, seorang ulama besar juga. Syekh Fahmi Zamzam ni antara muslim periwayat hadis, ulama bidang hadis, dan juga dia juga dikatakan di Nusantara ni antara syekh
Kalau ikut pada saya, dia bersama dengan Syekh Nuruddin Al-Imam Al-Banjari, Syekh Husni Genting, termasuk Syekh Fahmi Zamzam. Kalau kita dah dapat kitab ni, orang lain ni. Kita tengok dulu dia punya ni pembahasan dalam kitab. Ni lebih teratur lah. Di dalam kitab ni Bidayatul Hidayah, dia membahaskan beberapa perkara. Pertama, pembahasan di antara ni bahagian yang pertama, adab melaksanakan ketaatan. Imam Ghazali ajar kita macam mana nak buat ketaatan. Daripada awal, kalau pembahasan kitab ni daripada awal bangun tidur sehinggalah tidur balik, Imam Ghazali ajar. Sebab tu kata Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dan juga guru Al-Habib Umar Al-Hafidh, dia kata orang yang beramal dengan kitab Bidayatul Hidayah, dia telah beramal dengan beribu-ribu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Ghazali rahmatullahi alaih, dia meletakkan setiap adab-adab. Dalam ni ada membahaskan tentang adab bangun tidur, adab masuk ke dalam tandas, adab berwuduk. Semuanya berlandaskan pada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahaskan ni oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Adab mandi, adab tayammum, pergi ke masjid. Sehinggalah bab yang kedua, bahagian yang kedua membahaskan tentang cara-cara meninggalkan maksiat. Membahaskan tentang 7 perkara. Yang ni mengenai mata dan sebagainya, telinga dan sebagainya, macam mana nak jaga. Kemudian adab yang bahagian ketiga, adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, yakni Tuhan, dan juga makhluk, pun dibahaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Saya ada bawa satu kitab. Ni kitab ni adalah syarah bagi Bidayatul Hidayah. Ni kat pondok mengaji ni. Saya dulu mengaji kitab ni, Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falambani rahmatullahi alaih. Ni syarah bagi kitab ni. Lagi tebal syarah dia. Tapi kita akan pergilah, walaupun kita ambil kitab induk Bidayatul Hidayah, saya akan bahaskan melalui Syekh Abdul Samad Al-Falambani juga, dan juga beberapa ulama lain yang membahaskan tentang Bidayatul Hidayah. Boleh semua InsyaAllah. Kalau ikut kitab saya ni muka surat 14, dia punya permulaan awal dia. Di dalam kitab ini akan saya sebutkan, kata Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, yakni permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau, yakni orang sadiq ataupun orang yang menuntut ilmu, cuba mengamalkan pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hati. Tujuan Imam Ghazali rahmatullahi alaih kerana kitab ni pertama adalah semata-mata untuk diamalkan apa yang berada dalam kitab ni. Dan tujuan pertama dia harap kitab ni cuba mengamalkan pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Maksudnya sejauh mana hati kita ni cenderung pada Nabi SAW, cenderung pada Allah Ta'ala, maka sebanyak itulah kita akan amalkan apa yang ada dalam kitab. Adab-adab semua kita akan amalkan. Kalau di pondok menjadi kewajipan bagi kami untuk pegang kitab ni. Sebab dia bahas doa semua ni kita kena amalkan setiap waktu. Dan kebanyakan mereka yang beramal kitab Bidayatul Hidayah ni, insya-Allah semua urusan dunia mereka dan juga urusan akhirat Allah akan permudahkan. Tertib dia lah. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya, dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Bila orang yang beramal dengan kitab ini dan setiap perkara dia mengikuti berdasarkan kitab ini, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, barulah kamu sampai pada nihayatul hidayah. Makna nihayatul hidayah, perakhiran bagi hidayah. Dia bermula pada kitab ni dulu, hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Imam Ghazali letak dalam kitab dia, sebelum mereka yang menuntut ilmu, kalau tidak diamalkan adab,
seperti mana yang telah disusun oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali susun, tapi dia ambil ilmu ni pada para ulama dahulu. Sedang cerita nasab dengan sanad dan sebagainya sampai Imam Syafi'i dan sebagainya Rasulullah. Dia susun balik untuk kita. Imam Ghazali dah gali balik apa adab yang patut kita buat supaya kita ikut untuk kita menempuh selepas ini apa ilmu yang patut kita ambil. Sebelum mula ilmu, Imam Ghazali kata kena amalkan dulu adab. Sebab al-ilmu fi sudur laisa fi sudur, iaitu ulama. Ilmu itu dalam hati, laisa fi sudur, bukan pada kita. Kemudian hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu, tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberikan perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, yakni perintah Tuhan melalui jalan para ulama kita, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpunca daripada nafsumu yang amar. Imam Ghazali kata bila satu orang Pusat 3 Pusat 3 kitab ni dah 15 dah. Pusat 2 Surat 3. Alhamdulillah. Dia start daripada buku surat 2 yang permulaan yang terakhir, lepas now pergi ke buku surat 3. Ayat dia sama kan? Lebih kurang kan? Sama saja sebab saya tanya kedai buku tu, ini ialah edisi yang terkini. Terbarulah di atas. Alhamdulillah. Dapat bermula di dalam kitab tu lah. Ni bahas kita pada hari ini. Imam Ghazali kata, tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepada dia dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya. Kenapa Imam Ghazali kata melambat-lambatkan, tidak meninggalkan? Sebab kebiasaan mereka yang mendapat ilmu awal, pertama sekali syaitan akan melambatkan dia pada perintah. Tanda-tanda orang yang ditipu oleh syaitan pertama sekali adalah dia melambat-lambatkan perintah Tuhan. First, solat dia. Kecuali ada sesuatu perkara aulawiyat yang perlu diafdalkan, diutamakan dulu, itu lain. Sebagai contoh, satu orang yang sembahyang sunat dan sembahyang fardu, kemudian dipanggil oleh ibu dia, zikri, ibu dia panggil, maksudnya panggil contoh, dia kena batalkan sembahyang sunat dia dulu, sebab perintah ibu itu lebih utama. Kemudian dalam adab solat, kata ulama, fuqaha kata, pertama orang yang sembahyang sunat, kalaulah dipanggil oleh ibu dia, dia kena bagi isyarah dulu. Macam mana isyarah dia? Dia takbir dengan kuat, Allahu Akbar, kuat-kuat bagi ibu dia dengar. Kalau ibu dia tak dengar, maka dia kena batalkan solat. Fiqhu aulawiyah. Ini yang kita kena tahu, mana patut diutamakan, mana patut tidak. Ini termasuk dalam apa yang perlu kita dahulukan. Di sini Imam Ghazali kata orang yang melambatkan, ini tanda mereka yang telah terkesan dengan penipuan syaitan. Syaitan tak buat kita untuk tinggalkan solat terus, tinggalkan amalan kita. Dia akan berusaha secara halus, kata ulama. Sebab tu Imam Ghazali kata bukan orang yang tinggal, orang yang lambat pun sebenarnya dia telah termasuk daripada golongan yang telah digoda ataupun tertipu dengan muslihat syaitan. Pertama, kita dah boleh nilai diri kita. Satu orang, adakah kita, saya sendiri, diri kita semua mempercepatkan ibadah kepada Tuhan ataupun memperlambatkan? Ini tanda. Mereka yang dekat dengan Tuhan, maka dia akan mempercepatkan setiap perintah Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS mempercepatkan perintah Tuhan. Allah perintah kepada Nabi Ibrahim sembelih anak. Ibrahim tak tangguh. Itu lama. 3 hari dia duduk dengan anak dia. Saya pernah cerita dulu tak pernah cerita pasal korban, peristiwa korban, suatu benda yang besar korban ni. Ringkas, cerita dia panjang. Nabi Ismail AS, jumhur ulama mengatakan, ulama sirah kata umur Ismail AS 13 tahun, disembelih tu pada umur 13 tahun. Maksud dia pun Nabi Ibrahim AS dah tinggalkan Ismail AS selama 13 tahun. Dia tinggal anak dia. Sebab apa? Perlu dakwah kepada Namrud. Waktu itu keluar pergi dakwah.
kemudian balik. Dan beberapa perkara kata ulama, Nabi Ibrahim AS dibenarkan balik sekejap dalam tempoh 13 tahun. Setengah ulama kata 3 atau 4. Setengah lewat kata 3 kali dia balik rumah, setengah lewat kata 4 kali. 13 tahun dia balik 3 atau 4 kali sahaja. Saya ringkas yang cerita. Pertama, Nabi Ibrahim AS dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk lihat Ismail AS. Bila Nabi Ibrahim minta, wahai Allah, aku nak lihat anak isteri aku. Itu Siti Hajar dengan Sayyidatina Hajar alaihissalam dengan Nabi Ismail AS. Nak dilihat. Allah kata, cukuplah kamu melihat daripada Bukit Mekah. Tengok anak boleh jauh daripada bukit. Wahai Ibrahim balik, sambung ke doa. Kali kedua mohon, wahai Allah nak balik. Balik. Allah benarkan kata ulama, di belakang turun sikit balik bukit, di belakang hutan-hutan atau pokok-pokok, lihat pada jauh. Kaabah depan, lihat pada jauh. Itu kedua. Kali ketiga kata ulama, dibenarkan balik berhadapan dengan anak, tapi tidak dibenarkan turun daripada unta. Ibrahim AS. Suatu ada riwayat mengatakan ini tanda isteri salihah. Satu orang yang mendatangi pada suami dia tanpa ada apa-apa. Maksud apa-apa, tak cakap apa-apa, terus khidmat suami dia. Ini pertama adab. Sayyidatina Hajar ajar pada kita semua sebagai umat. Pertama, bila suami balik, jangan bebel dulu. Yang meletik. Abang pada mana pada ni, tak. Sayyidatina Hajar tak cakap. Apa yang sebenarnya buat? Siti Hajar buat apa? Pertama sekali dia cuci kaki Nabi Ibrahim AS. Buat air. Abang tak turun ke? Lebih kurang lah, saya mafhum lah. Abang tak turun ke? Berkata Nabi Ibrahim AS, Allah tak bagi turun pada betul. Cuci kaki Nabi Ibrahim, bawa air minum. Kita tak ada balik tau, bagi. Ni adab kita sekarang yang kita kena ubah. Suatu dalam hadis Nabi SAW, sebagai hadis Nabi, taraf dia dhaif, lemah, akan tapi dia ada fadilah. Rasulullah beritahu, satu orang isteri yang menyediakan air sejuk bagi suami dia, suami dia balik, Allah akan kira pahala setahun ibadat sunat, setahun puasa sunat yang diterima oleh Allah. Ni air sejuk dalam kopi, dia cakap 3 rasa air sejuk. Nabi kata seumpama si isteri dah dapat ibadah apa? Setahun ibadah puasa sunat yang diterima oleh Allah. Sekali dia hantar. Kalau 2 kali 2 tahun. Siti Hajar bawakan air balik Nabi Ibrahim AS. Kemudian balik, wahai Ibrahim, dah sampai waktu kamu kembali. Riwayat lagi, dibenarkan balik dan duduk bersama dengan anak dan isteri 4 kali. Setengah kata itu dan terus balik, setengah kata tak boleh balik. Atau kuda atau unta tu tak boleh turun. Yang keempat balik, kemudian duduk bersama anak dia selama 3 hari. Maksud dia apa? Sepanjang umur Nabi Ismail AS, dia bersama dengan bapa dia 3 hari saja. Bapa dia 3 hari saja bersama dengan anak dia. Ini jemaah dah keluar, bukan 3 hari. Bukan tinggal anak 3 hari, keluar 3 hari je. Ini dalam mafhum lah, kaedah ulama meletakkan. Kita paling lemah, kita tinggalkan sekejap. So sekejap tadi untuk apa? Untuk dapatkan ibrah ataupun halawatul iman. Ini maksud ulama. Tinggalkan anak 3 hari, tinggalkan anak 3 tahun bersama 3 hari. Tengah duduk dengan anak, malam dah mimpi wahyu. Allah perintahkan sembelih Nabi Ismail alaihissalam. Umur 13 tahun. Ulama kata bila sampai dia perintah itu pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim suatu orang yang tidak menangguhkan perintah Allah. Ibrahim alaihissalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu ulama. Duduk bersama dengan Ismail alaihissalam. Hari ketiga dah datang perintah. Hari pertama datang perintah 3 hari bersama. Sengaja kata di akhir 3 hari datang perintah, besok terus sembelih. Kemudian kata ulama dibawakan
Nabi Ismail AS. Sebelum tu Siti Hajar tegur, abang nak bawa pergi mana ni Ismail? Ismail tak cakap benda ni, tapi Siti Hajar memahami perintah Allah pada suami dia. Satu orang yang sangat solehah. Kata ulama, yang kita akan lihat wajah mereka ini di syurga Allah nanti. Siapa yang betul-betul tak perintah Allah, kita akan lihat doa nanti di syurga. Bawa nak Ismail AS dengan pisau pedang. Pedang tadi disuruhkan. Itu kata ulama yang membahaskan tentang sirah ini, diistimbatkan sebagai sunat kita menyuruhkan dulu pisau ini sebelah-sebelah. Tak boleh tunjuk dekat lembu. Daripada perintah Nabi Ibrahim, maknanya sirah Nabi Ibrahim ni diistimbat, dikeluarkan hukum. Bawa suruh bawa sampai satu lembah korban namanya. Kalau dia haji umrah nanti boleh ziarah, minta toy bawa di lembah korban. Pergi kat situ, di situ ada batu. Dan setengah ulama mengatakan di asasnya parang tadi diketukkan. Cuba dulu pada batu, terbelah batu. Setengah ulama, bukan takik itu lubang, terbelah batu punya tajam. Nak begitu Nabi Ibrahim AS asah tadi. Sebab ini perintah Allah, nak buat sebaik-baik mungkin. Allah perintah sembelih, tapi nak sembelih sebaik-baik mungkin. Sebab tu kata ulama, saya reka lagi, cerita panjang tu, ada jumpa syaitan dan sebagainya. Dia jumpa pada Jabal Korban tadi, ataupun di lembah korban tadi. Duduknya Nabi Ibrahim bersama Ismail AS. Apa kata Ismail AS pada bapa? Ini yang mahal ni. Ismail AS cakap pada bapa dia pun, wahai ayahku, jikalau ini perintah Allah, direkam dalam Quran cerita ni, InsyaAllah kau akan ketemukan aku di kalangan orang yang sabar. Dan kata ulama, dibahas melalui sirah ini, Nabi Ismail AS minta pada Nabi Ibrahim AS, wahai ayah, sebelum kau sembelih aku, kau kena buat 3 perkara. Bukan syarat, tapi 3 perkara. Nak sembelih ni perintah Allah, tapi nak jadi lebih baik, kau buat 3 perkara. Apa dia? Pertama, kau kena asah parang tadi, pisau tadi dengan setajam-tajam mungkin. Dan tu dah asal dah. Termasuk yang pertama, kau kena tanggalkan pakaian aku. Kata Nabi Ismail AS, tanggalkan pakaian aku. Sebab apa? Sebab aku takut nanti ibunda aku Siti Hajar melihat darah yang ada pada baju aku yang kau bawa balik. So aku tak nak disedih dengan apa yang berlaku. Ini perintah Allah, dia tak boleh sedih. Itu pertama. Yang kedua, wahai Ibrahim, kamu asah. Supaya apa? Pada aku ni tidak sakit apabila kau sembelih aku. Bagi tanya tajam supaya tak sakit aku sembelih. Laju perintah Allah dilakukan. Dan yang ketiga, wahai bapa-ku, hendaklah kau sembelih aku dalam keadaan aku terlungkup. Kau menghadap tapi terlungkup. Sebab aku tak nak apabila kau melihat wajah aku, kata Nabi Ismail, kau takut ataupun kau sedih untuk sembelih. Ni Nabi Ismail AS. Dia ajar bapak dia cara nak sembelih dia. Satu orang anak yang faham perintah Allah, satu orang bapa yang faham perintah Allah, dan satu orang ibu yang faham perintah Allah. Ini yang kita nak ikut ni. Kemudian disembelih. Bila disembelih tadi tu, inilah jadinya takbir kita. Disembelih. Nabi Ibrahim sembelih saja, di start sembelih saja, terkeluarlah perkataan daripada hati dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sembelih. Akbar apa? Allah lebih besar daripada anakku, Allah lebih besar daripada diri aku, Allah lebih besar daripada isteri aku. Maksudnya dia korbankan semua ini untuk kebesaran Allah, perintah. Nak letakkan perintah Allah lagi. Disampai ya Allahu Akbar tadi kata ulama, Nabi Ismail salam sambung, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail sambung, tak ada Tuhan wahai Allah, tak ada Tuhan melainkan Kau. Tak ada siapa yang boleh bagi sakit melainkan Kau. Tak ada siapa yang boleh sembelih aku melainkan Kau. Itu yang ada pada hati Nabi Ismail AS. Perintah ni bukan bapa aku saja nak buat, ni perintah Kau. Satu kalimat tauhid dilakukan waktu itu. La ilaha illallah
Allahu Akbar. Kau saja yang besar, bapak aku tak besar. Itu sembilan. Dia letaklah keadaan. Itu kata ulama. Dua kalimah ini telah disebutkan, kemudian disambut oleh Jibril alaihissalam yang melihat pengorbanan mereka dulu. La ilaha illallah, Allah Akbar, walillahil hamd. Dan sekali puji. Sebab apa? Malaikat dulu pernah argue dengan perintah Allah untuk adakan manusia. Oleh Allah, kenapa kau cipta manusia ni? Sedangkan mereka ni akan melupakan dah. Dan kata ulama, inilah bukti Allah Ta'ala cipta manusia tadi. Mereka boleh sampai darjat lebih tinggi pada malaikat. Tinggi pada malaikat apa? Pada sudut perintah. Sebab tu sunat mereka yang takbir perlu lagu sedih. Nahwan Tabarras. Allah, betul lagu Nahwan Tabarras tu. Lagu ros, sedih. Sebab apa? Sedih tadi mendatangkan pada perintah yang Nabi Ibrahim buat. Ini maksud pengorbanan yang kita kena faham. Dan Nabi Ibrahim AS 3 hari dia tak lanjut. Kalau kita nak kena sembelih anak, macam mana buat? Allah tak ada cara lain dulu. Nabi Ibrahim tak pernah argue. Dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat, buat. Dan mereka tidak pernah memperlambatkan. Ini maksud Imam Ghazali. Mereka yang tidak memperlambatkan, itulah mereka yang taqarrab dengan Allah, yang dekat diri mereka dengan Allah. Kita lihat pada diri kita, kalau kita menjarakkan ataupun memperlambatkan diri kita untuk perintah Allah, kita termasuk dengan golongan yang telah digoda oleh syaitan la'natullahi alaih. Dan kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih, maka ketahuilah bahawa kecenderungan dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpunca apabila satu orang dia lambat pada perintah Allah, dia lambat untuk melaksanakan amal. Dan Imam Ghazali kata, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpunca daripada nafsumu yang amarah. Kerana nafsumu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Pertama, dia dah lambat pada amal yang dia tahu. Sebab tu kata ulama, orang yang nak ilmu, dia kena amal apa yang dia tahu dulu. Kemudian barulah Allah Ta'ala akan beri kekuatan dan Allah akan beri ilmu lain. Kemudian satu orang yang dia dah ada lambat, maknanya dia ada ciri-ciri lambat pada perintah Allah, tu tanda dia telah ditipu oleh syaitan. Dan kedua, kata Imam Ghazali, dia telah terkesan dengan nafsu amarah. Apa nafsu amarah? Ulama bahas ada beberapa peringkat nafsu. Nafsu ini di dalam riwayat mengatakan, nafsu ini berbentuk makhluk sebenarnya. Dia makhluk. Suatu Allah ciptakan nafsu. Dan riwayat, nafsu ini ditanya oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Nafsu kamu datang kepada Allah. Dalam riwayat hadis, Allah tanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu kata apa? Engkau adalah engkau, wahai Allah, aku adalah aku. Ego. Nafsu pertama, dia takabur dengan Tuhan. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Kemudian direndam, setengah riwayat kata direndam dalam neraka Allah selama puluhan ribu tahun. Setengah riwayat kata 10,000 tahun. Direndam dalam neraka Allah Ta'ala, ataupun dipenjarakan, direndam dulu, kemudian dibangkitkan balik nafsu tadi. Lepas puluhan ribu tahun dibangkitkan depan Allah. Allah tanya perkara yang sama, wahai nafsu, siapa kau dan siapa aku? Nafsu kata, wahai Allah, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Kemudian direndam oleh nafsu tadi puluhan ribu tahun lagi. 3 kali direndam, puluhan ribu tahun. Kemudian dibangkitkan kali yang ketiga. Dia tanya lagi, siapa engkau dan siapa aku? Nafsu kata, engkau adalah engkau, aku adalah aku. 3 kali dia cakap macam tu dengan Tuhan. Sehinggalah Allah mengubah seksa pada nafsu, dipuasakan dia di dalam neraka Allah. Tidak diberi makan. Dan saja direndam tapi tidak diberi makan di dalam penjara Allah Ta'ala di dalam neraka. Dipuasakan dia, kemudian dibangkitkan depan Allah, dia dah hadapkan balik depan Allah. Bila diberi
Maknanya dipuasa sekali tu, lepas 3 kali direndah, barulah ditanya, wahai nafsu, siapa kau yang sifat? Maka kata Allah Ta'ala, kata nafsu, wahai Allah, kaulah Tuhan, aku adalah hamba kau. Nafsu pertama kata ulama, nak jinakkan dia adalah melalui puasa. Ini riwayat hadis Nabi SAW. Kemudian ulama mengatakan, saya buat satu kitab menunjukkan, nafsu juga ada beberapa tingkatan dia. Jadi kita kena kenal diri kita. Nafsu. Pertama, nafsu, nama dia adalah nafsu amarah. Nafsu ada 7 tingkat. Nafsu ada 7 tingkat. Imam Ghazali kata nafsu amarah. Apa maksud nafsu amarah di sini? Nafsu yang suka menyuruh kepada kejahatan. Nafsu ini adalah nafsu yang paling rendah dan sehina-hina nafsu. Di antara tanda-tanda mereka yang memiliki nafsu ini, kata ulama, pertama, nafsu amarah adalah nafsu yang menyeru kepada kejahatan. Itu amarah. Boleh nampak Nafsu ada 7. Saya tulis sikit lah. Pertama, nafsu amarah. Ini tingkatan pertama bagi setiap makhluk bernama manusia, dia akan ada nafsu amarah. Setiap orang. Bila dia tidak memperbaiki diri dia, dilahirkan memang dia kata ulama nak ada nafsu amarah. Kata ulama tasawuf, dia memang kena ada nafsu amarah. Melalui nafsu amarah ni kata ulama, mereka yang bermujahadah, dia belajar ilmu tasawuf, dia ilmu tauhid, fiqh, dia beramal pada Allah, dia akan berubah pada nafsu yang tingkatan kedua. Nama nafsu tadi adalah lawwamah. Nafsu amarah ni maksud dia apa? Yang menyeru kita kepada kejahatan. Ini nafsu yang jahat sebelum dia direndah. Maksud dia, kata ulama, Allah adakan nafsu ini balik pada tubuh manusia bila dilahirkan atas muka bumi, sebab dan dia dijadikan seperti sedia kala dia dulu. Maksud dia bergantung pada tubuh ataupun jasad ataupun orang yang mengendali nafsu dia. Kalau dia banyak puasa, banyak bermujahadah, maka nafsu dia akan berubah. Kalau tidak, dia berterusan dalam amarah. Yang saya cerita tadi, nafsu yang direndam oleh Allah pertama tadi adalah nafsu amarah. Kemudian direndam sehinggalah dia bertukar. Saya tulis dulu Yang ketiga adalah nafsu mulhimah. Keempat adalah nafsu mutmainnah. Dan yang kelima, nafsu radiyah. Keenam, nafsu mardiyah. Dan yang terakhir sekali adalah nafsu radiyah. Hari ini kita bahas pasal nafsu ni. Boleh Sebab mereka yang kena nafsu ini, kata ulama, mereka akan faham mana tata, mana keadaan ataupun dia punya level sudut nafsu pada diri dia. Dia tahu. Sebab sekarang ni ilmu yang kita nak belajar adalah untuk menundukkan nafsu itu. Itulah ilmu tasawuf. Syariat tidak boleh melemahkan. Syariat tak boleh. Kata ulama, melalui tazkiyatun nafs, itu nama dia ilmu tasawuf. Selain daripada tasawuf, tazkiyatun nafs, menyucikan diri ataupun menyucikan nafsu. Itu ilmu tasawuf.
Okey, kita pergi pada keterangan nafsu. Pertama, nafsu amarah. Saya ulang balik, nafsu yang kata ulama yang suka menyuruh pada kejahatan. Ini nafsu amarah. Sebab tu dalam Quran Allah beritahu surah Yusuf ayat ke-53, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu amarah itu sangat menyuruhkan kepada kejahatan. Ini Allah sih bagi tahu. Pada diri manusia ada nafsu amarah, dan nafsu amarah tadi adalah menyuruh kepada kejahatan dia. Apa tanda-tanda orang yang ada nafsu amarah? Yang ni kena tahu. Pada diri dia ada nafsu amarah. Pertama sekali tadi dia dah menjuruskan satu orang tadi kepada kejahatan, selalu datang kepada kejahatan. Itu dia ada nafsu amarah. Tanda yang kedua, dia tidak merasa duka dan menyesal di atas perbuatan jahatnya, malah merasa lega dan kadang-kadang merasa gembira. Maksudnya berbangga dengan kejahatan yang dia buat. Kau tahu tak aku ni dulu siapa? Amarah lagi kat diri dia. Sebab apa? Dia tidak tutup aib dia. Sebab tu kata ulama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum dia lebih kurang, satu orang yang Allah lebih menyukai satu orang yang berbuat dosa secara tertutup, secara diam-diam, daripada dosa yang terang-terangan. Maksudnya bukanlah Allah suka orang buat dosa, tidak. Tapi Allah nak kita tutup aib kita ni. Amarah salah satu tanda dia berbangga dengan kejahatan yang dia buat. Itu tanda kedua. Dan tanda yang ketiga, terlalu gembira mendapat nikmat dan berputus asa apabila ditimpa bala dan kesusahan. Amarah dia terkesan dengan apa yang berlaku pada diri dia. Kalau nikmat dia syukur, syukur ni syukur jadi syukur yang sangat. Bukan syukur sangatlah, terlampau gembira, sehingga kan dia merasakan bala yang datang pada dia tadi adalah berbentuk mendatangkan pada dia putus asa. Ini tanda yang ketiga, orang yang ada nafsu amarah. Yang keempat, sifat-sifat keji yang timbul daripada benih nafsu amarah ini ialah bakhil, yakni kedekut. Pertama sekali tanda dia, sebab tu awliya illah, kata guru sepupu Syekh, satu orang ulama di Martapura, dia kata tanda wali Allah dia ada dua. Ni ambil tuan-tuan ni, orang nak jadi wali Allah ni, kekasih Allah ni, tanda dia ada dua. Pertama, dia tak kedekut. Yang kedua, dia tak marah, tak pemarah. Pertama, dia tak kedekut. Yang kedua, dia tak pemarah. Ni kata Syekh Al-Idrus, yang Syekh Kiai Zaini, guru sepupu, satu ulama besar di Martapura. Kalau dia buat majlis ilmu, ratusan ribu orang turun. Auliyaillah, keturunan Nabi SAW, dan dia yang gelaran Al-Idrus. Dia dikatakan adalah wali kutub. Kalau tasawuf, dia antara wali yang dikenal wali kutub pada zaman dia. Dia meninggal tak saya tahun 2002 itu. Habib Umar tidak dapat ziarah dia ketika hidup. Habib Umar datang pada kubur dia, makam dia menangis sebab tak dapat ziarah dia waktu dia hidup. Syekh Zaini kata, pegang dua ini. Orang yang nak jadi kekasih Allah, rapat dengan Allah, bukan nak jadi kekasih nak terbang. Itu niat lain tu. Bukan nak terbang, nak tu, nak ni, tak. Orang yang dapat kasih Allah yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, dia kena ada dua sifat ni, kena buang pada diri dia. Pertama bakhil, yang kedua pemarah. Sifat-sifat keji yang timbul daripada sifat amarah ni, pertama dia akan datang dengan sifat bakhil. Kata ulama, yang kedua tamak, cinta dunia, panjang angan-angan, sukakan kemegahan, ingin terkenal dan masyhur, hasad dengki, dendam, khianat, niat jahat, dan lali ataupun alpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini amarah. Dan kita pergi pada nafsu lawwam. Satu orang yang menuntut ilmu kemudian beramalkan ilmu agama, kemudian dia akan berpindah pada nafsu lawwam, peringkat yang kedua. Maksud dia telah meninggalkan nafsu yang jahat, dia masuk pada nafsu lawwam. Apa maksud lawwam? Nafsu yang selalu mengkritik dirinya sendiri atau mencela diri sendiri apabila berlaku sesuatu maksiat dan dosa ke atas dirinya. Jadi satu orang dia berubah pada jalan baik, dia mengkritik diri dia. Maksud dia, bila dia buat suatu dosa, dia menyesal apa yang dia buat. Sesungguhnya ketika itu orang tadi telah berada pada nafsu lawwam. Boleh? Dan apa tanda-tanda
nafsu lawamah tadi, yang pertama dia mencela kesalahan diri dia. Yang kedua selalu bertafakur mengenang dosa, yakni mengingati dosa yang dia lakukan, kemudian dia taubat pada Allah. Selalu ingat apa dosa dia buat. Kemudian yang ketiga, rasa takut apabila bersalah. So dia dulu amarah tak takut, bangga lagi apa dia buat jahat. Saya dah potong wang berapa kali lah. Betul. Dah potong wang, dah bunuh wang berapa kali, tak kisahlah. Tapi bila dia berpindah pada nafsu lawamah, maka dia akan rasa bersalah dengan dosa yang dia buat. Yang keempat, mencela apa jua yang dikatakan kejahatan. Maksud dia tidak memberi kebenaran pada diri dia untuk mengatakan benar kepada perkara yang tidak benar. Itu pada nafsu lawamah. Dan yang kelima, mudah. Ni lawamah separuh baik, separuh tak baik. Lawamah dia dalam proses berubah. Tapi bila walaupun dia ada sifat-sifat yang baik tadi, dia juga dalam hati dia mudah merasa riak dengan apa yang dia buat. Walaupun dia dah cela diri dia dah pandang buruk pada diri dia tak suka declare kejahatan tu, maksudnya tidak suka membenarkan kejahatan, tapi dalam hati dia masih ada riak ni, kata ulama. Dan kelima, yang keenam, mudah merasa megah dengan apa yang dibuat. Ini takabur. Saya dah tengah dulu riak dan takabur itu perkara beza kan? Saya tengah dulu. Tadi dia rasa riak, kemudian dia takabur dengan apa yang dia buat. Riak pada permulaan, takabur pada akhir. Kemudian yang ketujuh, dia selalu terjebak dengan dosa. Walaupun dia memperbaiki dosa secara zahir, tapi dosa batin dia tak baiki. Dia masih lagi ada sifat-sifat yang Allah haramkan pada hati. Itu nafsu lawamah. Kemudian nafsu mulhimah, nafsu yang ketiga. Apa tanda-tanda mereka yang ada nafsu mulhimah? Pertama sekali, dia tidak hubung dunia, tidak sayangkan dunia. Pertama sekali. Ini nafsu ini, kata ulama, adalah permulaan para sahabat. Para sahabat dulu dia jumpa dengan Rasulullah, terus pergi pada mulhimah. Nombor 3. Sebab tu kita tak boleh declare sahabat, nafsu pun kita kalah. Sahabat tu terus pergi mulhimah. Sebab apa? Pertama sekali tanda mereka yang bernafsu mulhimah, dia tidak hubung dunia. Itu Nabi kata, penyakit yang paling berat akhir zaman adalah hubung dunia. Cintakan dunia. Cintakan dunia bagaimana, kata ulama? Takut nak korbankan harta, takut nak korbankan diri dia untuk agama Allah SWT. Kata ulama, para sahabat dipegang macam mana dunia ni. Dunia ni seumpama dia kata, aku junjung akhirat aku dan aku jinjing dunia. Bila dijunjung nak jatuh, maka dijinjing akan dilepaskan untuk menjaga yang dijunjung. Itu sahabat. Akhirat dia nak jatuh, semayang dia tak jaga, takziah dia nak Allah Ta'ala, tidak macam-macam perkara kebaikan dia nak, maksud dia nak jatuh, maka dia akan lepaskan dunia dia. Si Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya. Semayang tak beratur ula dengan imam tertinggal, korban. Harta itu, kata ulama, harta Abdul Rahman bin Auf, dia lambat nak pergi semayang sebab kira harta dia. Harta dia banyak mana, kata ulama? Daripada pintu Madinah sehingga ke pintu Makkah Al-Mukarram. Orang pergi umrah dan pergi umrah jauh tak Makkah dengan Madinah, jauh. Itu ikut highway. Kita tu naik bas ikut highway. Orang dulu naik unta, jauh tuan-tuan. Tu harta ni. Tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku korbankan harta aku ini, unta ni semua yang banyak ada harta ni sampai ke Makkah, dekat aku boleh dapatkan pahala aku bersemayam berjemaah. Rasulullah kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, walaupun kamu mengorbankan dunia, seluruh dunia dan seisinya, kamu takkan dapat pahala pada hari itu. Sahabat takut nak jatuh lepas. Apa kita buat sekarang? Saya lah, dunia kita letak atas kepala, akhirat kat bawah, terjinjing. Bila dunia nak jatuh, kita lepas kat akhirat kita. Ustaz banyak jadi sekarang di akhir zaman, kata ulama. Ulama-ulama su banyak macam tu. Bila dunia dia nak jatuh, Ustaz cakap lebih sikit, jatuh. Kata ulama, disebab apa? Sebab dia tidak berada pada mulhimah.
dia masih lagi amarah, dia mengedepankan dunia dia lagi. Itu first kali kata ulama, nafsu mulhimah yang kena ada pada dia tidak cinta dengan dunia. Dan yang kedua kata ulama, mulhimah ni juga antara tanda dia merasa cukup dengan Allah. Ini qanaah. Maksudnya apa yang Allah beri pada dia cukup. Mulhimah. Alhamdulillah, bersyukurlah. Cukup ni kata ulama bagaimana? Apa yang dapat pada dia sentiasa dimanfaatkan pada akhirat dia. Itu tanda cukup. Bukan manfaat pada dunia. So dia digunakan harta dia, apa yang dia dapat manfaat untuk akhirat. Yang ketiga, sentiasa merendah diri. Orang mulhimah ni sentiasa rendah diri, tawadhu. Dan keempat, sentiasa sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala beri pada dia. Yang kelima, sentiasa bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Yang keenam, mula mendapat ilham dan ilmu lalui. Mereka yang berada pada nafsu mulhimah, Allah akan datangkan satu anugerah bagi dia. Ini anugerah ilmu lalui. Sebab tu tingkatan bagi awliya ilah, ini saya terang. Tingkatan bagi awliya ilah, pertama sekali, mereka ni memang Allah Ta'ala beri lintasan ilham. Walaupun tak belajar, walaupun tak ni, tak mengaji tak ni, tapi dia boleh jawab dengan soalan apa yang diberi pada dia. Itu ilmu laduni. Akan tapi kena faham, ilmu laduni, berapa yang faham duduk masuk, itu bukan ilmu laduni, itu jin nama dia. Itu jin tuan-tuan. Ada orang ingat dia duduk-duduk dia dapat dah. Tak, itu jin. Laduni adalah bukan bisikan, lintasan daripada malaikat yang Allah hantar. Dia beza, lintasan yang bisikan beza. Bisikan syaitan. Apa tanda bisikan? Pertama, dia tak berusaha ke arah jalan Allah. Tak mungkin dia dapat nafsu mulhimah. Ini syarat dia, pertama dia kena lawa amarah, kemudian lawamah, dapat mulhimah. Mulhimah ni kau datang lalui pada dia. Maksudnya apa? Dia dah mujahadah, dah susah payah untuk dapatkan ilmu, barulah Allah datang ilmu lalui. Macam mana Nabi Musa AS. Nabi Musa nak dapat ilmu lalui daripada Nabi Khidir AS. Dia kena cari Nabi Khidir, bukan dia duduk Nabi Khidir datang. Tahu kisah dia kan? Pergi jumpa Nabi Khidir. Di mana? Di dua pertemuan air. Mana pula lah dua pertemuan air Nabi Khidir AS. Kemudian diuji oleh Nabi Khidir AS, surah Kahfi. Cerita dia, 3 benda Nabi Khidir buat, benda yang melanggar syariat. Nak tengok sabar tak sabar Nabi Musa AS. Bukan Nabi Khidir saja nak buat. Kata ulama, baru 3 kali. Kalau tidak, Nabi Khidir AS diberikan tugas 70 kali. 70 kali ada, kata ulama, untuk uji sabar Nabi Musa AS. Tapi 3 kali dah tak lepas Nabi Musa. Sebab apa? Permulaan Nabi Musa AS, bermulanya tarbiyah Allah terhadap Nabi Khidir AS apabila Nabi Musa berkata dengan Allah macam ni. Tuan-tuan ingat ayat ni Nabi Musa AS. Bukan kita nak cerita tentang negatif Nabi Musa, tidak, tapi ibarat pengajaran bagi kita. Apa Nabi Musa buat? Pertama Nabi Musa kata kepada Allah, tanya kepada Allah, wahai Allah, adakah orang yang lebih adil pada dia? Dia tanya kepada Allah Ta'ala. Tapi pada zaman dia memang Nabi Musa paling adil. Tapi apabila adab dia dengan Tuhan, dia bertanyakan sesuatu benda yang mendatangkan pada takabur pada dia, Allah tegur. Wahai Musa, ada kamu pergi jumpa orang ni dua pertemuan air macam ni. Nak jumpa Nabi Khidir AS pun payah. Kemudian ditarbiyah sabar Nabi Musa. Nak beritahu Nabi Musa ni ada ilmu ke tak? Sebab tanda orang berilmu, dia akan mengamalkan ilmu ni. Apa tanda mengamalkan ilmu pertama? Dia akan sabar dengan apa yang berlaku pada dia. Itu tanda orang ilmu. Bobo ni Tok saya lah, dia buat lawak pasal sabar sikit. Dia kata satu ustaz dia mengajar sabar. Kita sabar semua. Sabar ni macam ni 2 jam kita sabar. Dia keluar daripada itu, dia pun marah. Mana pergi siapa ni semua ni, siapa aku, orang ni tak belajar ilmu ke, tak boleh minta izin dulu ke apa ni. Lepas tu jemaah ni cakap dengan ustaz ni, Ustaz, sabar Ustaz. Ustaz cakap, sabar dalam kitab. Maksud dia bukan saya kita kata ustaz ni tak, tak boleh nak beritahu
Macam mana banyak pada ilmu satu orang tadi yang mendatangkan pada sabar tadi adalah Allah. So kita kena mohon dengan Allah berkat daripada susah payah yang kita buat. Pada peringkat mulhimah, nafsu mulhimah, Allah sudah memberi kelebihan pada satu orang tadi. Kata ulama, pada peringkat yang ketiga ini telah bermulanya perjalanan wali. Kalau orang dah mula pada jalan mulhimah, maka dia dah bermula pada jalan wajah. Dia dah mula jadi wali lah. Tapi jangan asyik jadi wali. Jadi wali pula jumpa orang, pegang kepala orang pula, bahaya ke tu. Sebab dia tak nampak dah diri dia ni. Kat sini dia tak nampak diri dah. Maksudnya dia tak rasa. Lawamah dia ada riak lagi. Bila dia dah rasa tak ada diri dia, dia tak rasa dia semua, dia tak rasa dia baik, dia tak rasa dia berilmu, barulah Allah datang dari bulan dulu. Dia faham kan? Itu pada peringkat mulhimah. Dan yang ketujuh, tanda dia juga tahan menanggung kesusahan. Setiap susah yang datang pada dia tahan. Allah beri kekuatan dia. Yang ke-8, mengasihi sekalian makhluk. Dia ada sifat pada makhluk lain. Bukan saja dikasih pada diri saja, sesama manusia, tapi pada makhluk lain. Sebab tu para waliullah, awliyaullah, mereka tidak terkesan dengan keadaan sekeliling dia. Maksud dia apa? Dengan semut dia tolong, dengan lalat dia tolong. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, satu riwayat di tengah karang kita, lalat hinggap dekat pen dia. Saya minta maaf, bukan Imam Ghazali, dia naqal ke dalam kitab dia, Mukasyafatul Qulub, nama kitab, penenang jiwa. Ghazali kata, satu hari satu waliullah ni dia menulis kitab, kemudian lalat hinggap di hujung pena dia. Lalu berkata dia, wali ni dalam hati dia, dia kata pada lalat tadi, jangan lalat ni dia nak duduk rehat, dia pernah tadi terbang. Asbab dia meletakkan ataupun merehatkan lalat tadi, membenarkan lalat terrehat pada pena dia, pen ni, Allah masukkan dia dalam syurga. Dan sehingga rawat akan mengatakan, wali ini Allah angkat dia sebagai martabat yang tinggi pada wali. Jadi makam yang paling dipuji adalah bakal terjadi. Jadi ada sifat pada makhluk. Dan yang ke-9, dia tidak terlibat dengan dosa-dosa besar. Peringkat ketiga dah bayar. Mereka yang duduk dalam mulhimah, mereka tidak lagi berada dalam dosa-dosa besar. Tak termasuk. Kena semaklah dosa-dosa besar. Ada lagi dia tak dahaka pada mak ayah dia. Yang isteri tak dahaka pada suami, yang suami tidak dahaka pada isteri, tidak, maksud dia tidak menunaikan nafkah yang tidak sepatutnya. Maksud dia menunaikan nafkah dengan baik, tak mengabaikan. Dia tak dah depan mulhimah. Boleh faham semua Boleh ambil 9, saya lambat sikit ni. Kita berikan nafsu dulu ni. Dan 5, dia sentiasa bertaubat dengan Allah Ta'ala. Pada peringkat mulhimah, dia tak buat lagi dah perkara yang jahat, yang kotor, dosa besar tak buat. Walaupun dia tak buat, tapi dia tetap taubat dengan Allah. Kemudian yang ke-6, dia mula mendapat ilham dan juga ilmu laduni. Ini kurniaan daripada Allah. Sebabkan dia dah lepas amarah, dia dah lepas lawamah, kemudian dia berada pada nafsu mulhimah. Maknanya dia dah tarbiyah nafsu dia, Allah beri kelebihan. Dan yang keempat, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni selalu disebut dalam Quran, ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okey, nafsu mutmainnah ni, apa makna mutmainnah? Ketenangan. Nafsu yang keempat ini, dia dah memang wali. Bagi derajat orang awam, paling tinggi adalah nafsu mutmainnah. Macam kita ni, orang awam yang biasa, mutmainnah adalah paling tinggi. Dia dah mula menjadi kekasih Allah. Segala gerak-geri dia adalah gerak-geri yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nafsu mutmainnah. Okey, apa tanda orang ada nafsu mutmainnah? Pertama sekali, murah hati dan suka bersedekah. Tanda awliya. Macam mana?
Saya beritahu guru sepupu ataupun Cik Zaini tadi beritahu. Pertama sekali dia murah hati dan suka bersedekah. Dia berlawanan dengan tadi mulhimah, dia tidak cintakan dunia. Sekali pada mutmainnah dia korbankan dunia dia. Jadi dia tak cinta dia. Belum masuk lagi untuk korbankan. Tapi bila masuk pada nafsu mutmainnah, dia dah mula untuk korbankan harta dia, dunia dia. Yang kedua, hatinya sentiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Masuk tawakal ni kita kena faham. Ada orang salah faham tawakal. Kita akan belajar tentang tauhid, perbezaan Qadariyah dan Jabariyah. Golongan Qadariyah ni orang yang bertawakal saja pada Allah tanpa usaha. Tak boleh, golongan itu sesat. Itu ulama. Dia termasuk dengan fahaman akidah Qadariyah, meletakkan semua pada Allah. Sebahagian bangsa pula Jabariyah meletakkan usaha dia saja. Allah tak ada. Ustaz, saya kerja tau. Ini duit ni semua saya yang punya. Saya kerja sekali saya lah. Saya kerja, saya dapat hasil ni, gaji ni saya punya. Dia termasuk yang Jabariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah dia pijak dulu. Dia buat usaha, kemudian dia tawakal. Masuk tawakal tadi selepas dia buat usaha. Sebab tu ayat 1000 dinar Allah dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ramai orang ambil ayat ni untuk dapat rezeki kan. Macam letak dekat restoran, letak dekat rumah. Ustaz, banyak rezeki masuk tak? Pertama kata ulama, boleh letakkan ayat dengan syarat kamu memahami ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa, dan wa may yattaqillah, may itu siapa? May. Dan sesiapa yang sentiasa bertakwa kepada Allah, hayaj'al lahu makhraja, maka Allah akan keluarkan dia daripada masalah dia. Maksud dia apa? Bila datang masalah depan dia, dia mengedepankan perintah Allah. Itu yattaqillah. Faham? Datang masalah kat dia, di depan itu apa yang Allah nak, apa yang Allah suka. Itu maksud dia. Contoh dia, satu orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia niaga, dalam keadaan niaga dia tadi, ada orang nak pamodal pada dia. Pamodal, nak bagi modal pada dia. Tapi dia tahu orang yang nak bagi modal pada dia ni mendapatkan modal tadi pada sumber yang tidak halal ataupun haram. Walaupun pada mata dia orang nak beri modal tadi, dia tersawar. Modal ni tak apalah, dia hadiah kat aku. Yang buat dosa dia, aku tak ada kena-mena. Kalau ikut dalam fiqh boleh lepas, dan syariat boleh lepas. Sebab bukan dia yang buat, orang tu yang buat. Akan tapi dalam tasawuf tak lepas. Sebab apa? Modal yang datang daripada haram tadi akan efek pada keseluruhan perniagaan. So dia mengedepankan apa perintah. Allah tak suka sumber ni haram, kemudian letakkan perintah. Ketika itu pula dia ada masalah tentang ekonomi, modal dia tak cukup dalam nak buat perniagaan, barulah Allah akan keluarkan dia daripada masalah bila dia kedepankan perintah Allah. Sebab tu dalam ayat ni ditakdimkan ayat, dikedepankan ayat wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Kalau dalam musarraf, wa may yattaqillah ni maksud dia tadi fi'il mudhari'. Orang yang sentiasa dalam hidup dia mendepankan takut dia pada Allah, hayaj'al lahu makhraja, maka bagi dia, kata Allah, sentiasa akan datang jalan keluar. Barulah Allah sambung ayat tu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan sentiasa beri rezeki pada tempat yang dia tidak sangka-sangka. Tanda pertama awliya ilah, dia kedepankan takut pada Allah, maka setiap takut tadi Allah akan keluarkan dia daripada takut itu. Kemudian Allah akan beri rezeki daripada tempat yang dia tidak sangka-sangka. Kemudian daripada takwa tadi, maksud dia dah usaha, bola Allah datang ke ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini paling tinggi. Dia dah usaha, kemudian dia takwa, dalam dah usaha, kemudian dia tawakal pada Allah, Allah datang. Dan barang siapa yang sentiasa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukuplah bagi dia Allah. Maksud dia apa? Setiap segi apa yang dia buat,
Allah yang jadi jaminan. Allah menjadi penjamin setiap yang dibuat. Pada nafsu mutmainnah, dia merasakan setiap apa yang dia buat Allah telah aturkan dan Allah akan jaga dia. Ini keyakinan dia dah tinggi dengan Allah, mutmainnah. Kemudian yang ketiga, dia arif dan bijaksana. Waktu pada mutmainnah, kata ulama, Allah dah kurniakan pada ilmu yang sempurna berkat daripada apa yang dia belajar. Dia belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqh, tasawuf, tajwid, dia belajar. Dan dia yakin bukan dengan belajar dia faham agama, tapi Allah yang bagi dia faham. Pada peringkat mutmainnah inilah, kata ulama, Allah kurniakan segala-galanya kelebihan bagi dia. Oleh wali Allah, pada waktu inilah dia ada karamah, kemuliaan. Kita dengar wali-wali boleh jalan atas air lah, kereta api tunggu dia lah, boleh di atas pohon pinang yang kecil dan sebagainya. Wali-wali isi minyak kereta dengan air luka. Kelebihan yang Allah datangkan kepada dia, kata ulama, sebab apa? Sebab dia berada pada peringkat yang sepatutnya dia dapat. Selepas dia susah payah menjernihkan nafsu dia, menjinakkan nafsu dia, mendidik nafsu dia, barulah Allah beri kekuatan dia. Kemudian sifat dia yang kelima, yang keempat, kuat beribadah. Pada nafsu mutmainnah, bagi dia ibadah bukan lagi bebanan. Ini selalu orang salah faham dan belum hakikat. Ini kita kena tegur. Ulama-ulama tersebut kata, bila dah solat ni, bila dah tahu solat, tak payah solat. Orang yang tak mengaji, dia tak solat. Kita mengaji, dia faham benda lain, ikut lain faham dia. Oh, dah tahu solat, tak payah solat. Tak payah solat. Tu jadi solat pula niat pula. Bila kita tanya dia, kau makan boleh niat boleh? Boleh niat makan? Makanan niat. Tak boleh pula. Nak makan ke? Tak boleh Ustaz, kena makan. Tidur boleh niat? Tidur niat. Solat dia boleh niat pula. Pelik. Maksud ulama hukama yang mengatakan, ahli tasawuf yang kata, ni kata Syekh Fahmi Zamzam dalam syarah dia, dia kata satu orang yang waliullah, dia kata bila dah tahu solat tak payah solat, maksud bukan tak payah, tak susah nak solat. Dia tak jadi bebanan bagi dia untuk solat. Dia tak rasa solat tu adalah bebanan dia, sebab dia dah faham solat ini yang menyelesaikan masalah, solat ini yang datangkan ketenangan pada dia. Sebab apa? Dia dah berada pada mutmainnah. Bagi orang yang pada nafsu mutmainnah, solat, puasa, zakat, haji, perbuatan baik yang fardu dan yang sunat, yang simple, bagi dia tak ada apa-apa. Maksudnya dia memang buat. Ini mutmainnah. Dan yang kelima, sentiasa bersyukur kepada Allah apa yang datang pada dia. Inilah permulaan bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, mutmainnah. Ramai orang tahu Syekh Abdul Qadir, dia dah tinggi lah. Siapa kenal Syekh Abdul Qadir waktu awal dia? Syekh Abdul Qadir pada awal dia duduk di pondok yang untuk rumah dia. Pondok terbakar, dia duduk di bawah pondok itu. Itu Syekh Abdul Qadir pada awal dia nak melintasi jalan tarikat, jadi jalan tasawuf. Kemudian dia makan daripada sisa-sisa buangan yang orang beri pada dia. Sebab apa? Dia nampak, sebagai ulama mengatakan, dia nampak pada nasi tadi mengemis kesedihan. Kerana apa? Manusia tidak menghabiskan makanan. Dia ambil sisi tadi untuk dia makan. Dan dia memegang pada hadis Nabi SAW, di akhir makanan tadi ada keberkatan. Maka dia ambil tadi dengan tidak rasa jijik. Kemudian dia makan dan mengamalkan pada diri dia, sehinggalah dia digelar Sultan Aulia, Raja para wali. Taraf dia kita susah nak ikut. Sisa anak pun tak bagi. Ya, apa awak ni pemotor kat situ tadi. Pada dia tak rasa dah keadaan tadi. Bukanlah saya nak ajar jadi pemotor, tidak. Tapi saya nak beritahu, kadang-kadang apa yang kita rasa itu tak patut kita rasa. Faham tak? Ayat tu. Kadang-kadang sesuatu perkara yang tak patut kita rasa benda tu macam tu tak. Sebab apa? Kita tak ada ilmu pada perkara tadi. Kesilapan itu. Bagi orang yang mutmainnah, tak ada dah. Dia syukur apa yang datang dari. Dan yang keenam, dia redha dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah takdir pada dia, dia akan redha.
Sebab tu dalam kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, selepas kita mengaji kitab tasawuf, setengah ulama mengatakan kitab yang terakhir ataupun yang tertinggi yang kita mengaji adalah kitab Hikam, kerana Ibn Athaillah As-Sakandari bertarikatkan Syazuliyah. Ibn Athaillah kata orang yang hidup waliullah ni, setiap kali dia bangun tidur, apa yang dia fikir? Dia fikir apa yang Allah akan buat pada diri dia. Orang awam bila bangun tidur, dia fikir apa yang dia nak buat. Waliullah dia akan fikir apa yang Allah akan buat pada diri dia. Maksud dia, apa yang patut dia lakukan untuk bagi Allah suka pada diri dia. Itu auliyaillah. Dan yang ketujuh, sentiasa tenang dengan apa sahaja perkara yang mendatang pada dia. Bagi dia, tidak istilah sabar itu pada peringkat orang awam dah tak dengar. Yang datang pada dia, dia dah tak nampak. Maksud dia tak nampak orang tu, dah nampak Allah dah. Maksud dia bukan nampak Allah bertubuh, tidak. Dia nampak Allah yang gerakkan orang tadi. Macam mana Sayyidina Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW. Dia tak rasa dah pada diri dia. Satu kisah yang terakhir sebelum kita habis, Zainal Abidin dan riwayat mengatakan satu hari dia jadi imam di Madinah, Masjid Nabawi, Imam Zainal Abidin. Satu hari, satu orang datang kepada masjid dan fitnah dia. Dia kata kepada Zainal Abidin, anta syai'ul abidi, laisa Zainul Abidin. Kau ni bukannya Zainal Abidin, orang yang melihara agama, melihara ibadah, bukan. Kau ni syaitan, kau merosakkan agama, kau merosakkan ibadah orang, kau merosakkan ibadah kau dan ibadah orang lain. Dia tuduh macam-macam, kemudian dia maki dan sebagainya pada Imam Zainal Abidin. Dan kata ulama, ketika itu Imam Zainal Abidin rahmatullahi alaih, apa dia buat? Dia panggil orang tadi, dan dia cakap pada orang ni, wahai fulan, sesungguhnya apa yang kau cakap tentang aku itu betul, dan banyak lagi yang kau tak tahu apa yang aku buat. Maksud dia apa? Kau cakap pada aku tadi keburukan tadi semua betul, dan keburukan lagi ada yang kau tak tahu lagi banyak pada yang kau cakap. Ini Imam Zainal Abidin. Menyebabkan kata-kata tadi dikeluarkan daripada hati dia. Saya cerita itu kan, orang yang cakap daripada hati sampai ke hati. Cerita pasal kucing cuit ayam, dia boleh faham. Imam Zainal Abidin dia cakap dengan hati dia. Dia kata, wahai fulan, apa yang kau cakap ni semuanya betul, bahkan banyak lagi yang kau tak tahu keburukan aku, yang Allah tutup lagi. Menyebabkan getaran itu sampai pada hati si fulan tadi. Dan dia telah tunduk di depan Imam Zainal Abidin. Dia cakap apa? Wahai Imam Zainal Abidin, wahai Imam, anta ahlul bait al-haqqa, kamulah keturunan Rasulullah yang sebenar-benar keturunan Rasul. Aku dah beli kau macam-macam, kau cakap betul pula, dan kau cakap dengan aku banyak lagi yang kau tak tahu. Menyebabkan getar hati dia, rasa bersalah pada Imam Zainal Abidin. Kemudian dia mengatakan, wahai Imam Zainal Abidin, kaulah ahlul bait, kaulah keluarga Rasulullah, haqqa yang sebenar-benar keluarga Rasulullah. Kemudian Imam Zainal Abidin tanya dia, wahai fulan, aku nak tanya pada kau, setiap apa yang kau buat ni, adakah kau diberi upah? Imam Zainal Abidin, waliullah, dia tahu orang ni kena upah. Dia tanya, sebab gerak-geri dia dapat lihat. Dia tanya, adakah kau telah diberi upah? Ya, aku diberi upah sebanyak 1000 dinar. Wahai fulan, kalaulah kamu datang kepada aku dengan keadaan yang baik, maka aku akan bagi pada kamu 2000 ataupun 3000 dinar. Dan perkataan Imam Zainal Abidin, dia cakap bukan dia tak buat. Sambil dia cakap 2000, dia telah ambil daripada uncang dia 2000 dan bagi pada orang. Apa kata Imam Zainal Abidin di sini? Kata ulama, dia tegur pada orang tadi, tak perlulah kau nak mengambil upah untuk mencaci aku, kan, tapi kau boleh datang direct aku akan bagi duit. Sifat dia pemurah. Kemudian dia merasakan diri dia lemah daripada orang lain. Itu Imam Zainal Abidin. Dan sifat ini kata ulama
berada pada tangga mutmainnah. Kita berhenti kat mutmainnah boleh? Panjang ni nak bahas ke 7. Di setiap ini ada ciri-ciri yang tertentu yang kita kena faham. Supaya apa? Bukan faham untuk menilai orang lain, untuk menilai diri kita. Kita kat mana? Kalau saya rasa saya amarah lagi. Saya amarah lagi. Sebab tingkatan inilah meletakkan diri kita di mana, kata ulama. Kenapa ulama meletakkan label, bukan level ini? Sebab untuk mendatangkan kepada kita berusaha ke arah kebaikan. Tahu di mana letak diri kita dan bagaimana cara untuk kita menambah baik diri kita. Itu tujuan para ulama. Saya daripada saya insya-Allah. Kita berhenti pada nafsu amarah. Ilmu itu hanyalah berpunca daripada nafsumu yang amarah. Kerana nafsumu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yakni sama macam firman Allah tadi, mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu hela. Maksud dia apa? Bila kita tak kenal nafsu kita kat mana, tingkatan nafsu kita macam mana, keadaan diri kita macam mana, maka kita akan ditipu oleh syaitan la'natullah. Sehingga kalau engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tersambung pada syaitan sebenarnya. Boleh? Boleh, insyaAllah. Setakat ni ada soalan? Masya Allah. Kita bahas nafsu lagi. Jadi apabila kita dah dapat keterangan tentang nafsu ini, beza nafsu amarah, lawamah, mulhimmah, mutmainnah, 4 perkara ni, maka kita bolehlah koreksi diri kita kat mana ni. Balik rumah tengok diri kita, jangan tengok orang lain, tengok diri kita kat mana ni kita. Ya Allah, aku kat sini lagi, ya Allah, patutlah aku susah nak buat kebaikan sebab aku berada pada tangga ini. So kita berazam untuk ubah diri kita, insyaAllah. Boleh insyaAllah? Ada soalan? Ada kan? Nafsu secara lughah dia mengambil perkataan daripada nun fa sin. Okay. Sin. Biasa perkataan root word dia ni. Nun fasid. An-nafs. Ini kata nafs. An-nafs ni maksud dia apa? Nafs ini pada sudut lughah bermaksud diri. Diri sendiri, itu nafsu. Seluruh dia. Dari sudut bahasa ini sudut istilah. Ni istilah. Istilah apa? Nafsu ada amarah, ada ni. Ni pada istilah. Pada sudut lughah bahasa, okey, sesuatu ilmu kita kena dapatkan satu benda. Pertama ta'rif. Pengenalan awal ni kena tahu. Barulah ilmu itu tidak digelar sebagai ilmu celuk. Celuk-celuk ambil tak. Tarif nafsu adalah daripada nun fasid, bermaksud diri, an-nafs, diri sendiri. Sebab tu Allah berkata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Qu anfusakum, menjaga diri kamu. Bi amwalihim wa anfusihim, orang beriman dengan diri dan harta kamu. Amwalihim, harta, anfusihim, diri. Jadi bermaksud nafsu. Pada lughah dia diri. Daripada sinilah bahasa nafas kita pinjam. Bila diri manusia, satu sumber yang kita kena pegang adalah sumber
angin. Faham? Angin ini adalah punca nafas. Faham tak? Ini kalau dalam logik Islam, nanti kita belajar. Kenapa angin ni? Daripada angin ni lah nanti akan rukiah. Daripada sini lah, daripada ayat tadi. Sebab sumber angin yang datang tadi adalah elemen yang membawa kepada nafas. Sebab tu nafas ini setiap yang bernyawa, maka dia tidak terlepas dari nafas angin. Faham? Sebab tu elemen angin adalah elemen yang digunakan untuk mendatangkan sesuatu kepada sesuatu perkara. Maka dalamnya tu nantilah insya-Allah Tapi asal dia daripada ta'arif inilah ulama mengeluarkan hukum. Pada sudut rawatan dia ambil an-nafs tadi mengistibatkan pada hukum menawarkan sesuatu. Contoh air. Kenapa tawar air tiup? Ada sebab daripada nafs tadi. Boleh? Itu nantilah kita akan bahas insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Oh, ni lagi banyak musim-musim. Tapi asal pada sudut tasawuf, an-nafsu adalah daripada nun fasil, yakni diri. Diri tadi dipinjam bahasa Melayu kepada bahasa Arab mengambil nafas. Nafas sebagai wakil bagi diri yang bernafas. Amin. Bila kata manusia itu ada diri di atas ini, maka dia wajib bernafas. Faham? Banyak uraian ini. Nantilah insya-Allah. Pada sudut tasawuf ini takrif awalnya dan ini adalah takrif istilah. Ini lughah bahasa, ini istilah yang lebih mendalam. Difahami? Insya-Allah. Kita bawa sampai sini. InsyaAllah bila kita sambung ni. Ni panjang sikit ni. Ni dah berapa wadi ni. So kena bagi pencerahan lebih awam lah. Jadi lebih orang kata apa, lebih general dia. Sebab ni istilah dah banyak istilah-istilah yang tinggi. Kita kena bahas lebih formal, lebih baik insya-Allah. Soalan ni Pak Haji? Lah. Oh, ini soalan panjang ni. Laduni secara lughah dia kata ulama. Saya terus ambil pada takrif lah, mudah. Aku nak bahas lughah nanti dia keluar lain. Pada sudut laduni ni kata ulama adalah yang didatangkan direct daripada Allah Ta'ala. Laduni bermaksud ilham yang direct daripada Allah kepada manusia. Khususnya laduni ini sebagai ulama kata hanya untuk manusia saja. Laduni sebagian ulama mengatakan, saya tak kata semua, tapi sebagai ulama mengatakan laduni datang dari manusia. Hujah dia laduni ini berlaku waktu bila? Adalah pada zaman Nabi Musa AS. Itu bermula ilmu laduni. Setengah ulama mengatakan pada zaman Nabi Adam ini, suatu Nabi Adam diajarkan asma, nama-nama. Dan mereka tanya apa yang tahu pada Nabi Adam. Nabi Adam tahu apa? Dicipta pada tanah semua kan. Kemudian Allah kata dengan suatu orang tu, aku telah mengajarkan Adamnya dengan nama-nama. Maksudnya isim-isim nama-nama ni maksud apa? Ilmu yang direct kepada Allah Ta'ala. Akan tapi syarat mendapatkan laduni, saya tekan dekat sini. Ini bukan perkataan saya, perkataan para guru-guru saya. Mereka yang nak mendapatkan ilmu laduni perlunya bermujahadah menekan nafsu dia. Sebab tu dia kena depan dulu. Ni terperinci yang ini secara rumusan amarah semua jahat. Tak ada baik, semua jahat. Kat dia semua. Lawamah dia bermula untuk memperbaiki dia. Iaitu lawamah dia memperbaiki anggota zahir, tapi batin tak lagi. Faham kan? Anggota zahir, mata, telinga semua dia baiki, tapi hati tak lagi. Riak, takabur, semua ada lagi pada lawamah. Tapi pada mulhimah dia sudah berusaha untuk memperbaiki batin dia pula hati, untuk dia capai pada mutmainah. Mutmainah amarah dah tak ada. Maksudnya kejahatan zahir batin dah tak ada dah. Tu pada diri dia adalah
sesuci nafsu. Boleh? Di sudut lahduni dia datang pada satu orang manusia. Para ulama kata, sebahagian ni ulama mengatakan dia datang hanya untuk manusia. Dan permulaan dia pada setengah lewat mengatakan bermula pada Nabi Adam lagi. Bila Nabi Adam mengajarkan nama-nama pada Allah mengajarkan nama-nama bagi Nabi Adam AS. Maksudnya Allah menjadi guru direct pada Nabi Adam AS. Juga kisah Nabi Musa AS bertemu Nabi Khidir AS. Nabi Musa Kalimullah direct dia bercakap dengan Allah Ta'ala. Ini tanpa bahasa, tanpa suara dan sebagainya. Itu dibahas oleh ulama. Datang terus pada Nabi Musa AS, itu dikiralah dunia. Maksud dia apa yang Nabi Musa AS tahu ketika itu kemudian ditarbiah lagi dari Nabi Khidir AS. Kemudian bagi itu umat akhir zaman ini memang Allah akan datangkan, akan tapi dengan syarat perlu berbicara. Ini susah payah untuk dapatkan. Susah payah pertama adalah tolak ilmu, menuntut ilmu. Itu syarat pertama susah. Yang kedua adalah susah payah untuk menyampaikan ilmu. Barulah dapat darjat ilmu lah. Itu syarat. Selepas ini kalau kita dengar orang kata dia duduk kat rumah bersila pakai seluar pendek, kemudian dia cakap dia dapat ilmu laluni, maka boleh dukung balik. Maksud dia apa? Itu bukan ta'arif oleh para ulama. Kalau tu Nabi itu dah hadis sahih riwayat Muslim, innal ulama warasatul anbiya. Atau riwayat satu riwayat lain, al ulama warasatul anbiya. Sebenarnya ulama ni pewaris Nabi. So ta'arif dalam agama yang kita ikut adalah ulama. Sebab fahaman dia adalah waris pada Nabi-Nabi. Sebab itulah kita bentangkan kitab-kitab yang ulama buat supaya kita faham apa yang sepatutnya kita faham. Kita sekarang ni kita tak guna nakal lagi. So nakal ni saya dengar Ustaz Wan cakap. Sekarang kita tak main nakal lah. Saya dengar orang ni cakap macam ni Ustaz. Saya dengar kitab. Lepas ni dah boleh cakap di dalam kitab Bidayah tu. Dah boleh sebut. Sebab apa? Sebab dah mula belajar. Ilmu diperkasa dengan dalil daripada diri kita. Sebab tu perintah Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nyatakan dalil bagi kamu. Dalil burhan tu tanda-tanda bukti daripada diri kamu. In kuntum shadiqin, kalau kamu yang benar. So benar kita tak main nakal lah. Ini saya beritahu lah dulu Ustaz. Tok yang saya tak ada. Tak tok yang, tak nenek, pakcik ke tak. Sekarang kita main terus daripada kita. Siapa yang cakap ni? Imam Ghazali. Kalau dia mempertikaikan, ada orang mempertikaikan kita, maka dia mempertikaikan Imam Ghazali. Banyak ulama itu. Kita pasangan. Jadi apa yang saya sebab tu bolehnya sangat. Saya ditarbiah oleh guru saya syarah macam ni. Saya ikut. Sebab saya lemah. Sebab dah bermula pada mulhimah. Dia dah serah semua ke Allah dah. Ya Allah, apa yang kau nak bagi pada aku, kau nak terima. Jadi insyaAllah, semoga Allah sampaikan kita pada nafsu yang sebaik-baik nafsu. Dan semoga Allah panggil di syurga nanti dengan nafsu mutmainnah. Semoga Allah kurniakan kita pada nafsu ini bagi tangga sementara orang Allah. Kemudian minggu depan kita akan bahas Radiyah dan Kamilah. Kena mawek kena perempuan ni, namun nafsu. Boleh insyaAllah. Setakat ni ada soalan tak ada dah Itu saja Ada lagi? Simpan insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja yang baik daripada Allah Ta'ala. Aku pada kelemahan nafsu saya. Boleh cakapnya tu dah kena nafsu. Keburukan pada nafsu saya sebab dah kena nafsu. Semuanya pada Allah Ta'ala yang baik. Kita dapat ini kita sampai kepada Allah insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.